Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah, saya tengok tuan-tuan pun ceria molek, tapi nampak kesejukan sikit, kesejukan sikit nampak, sebab dalam beberapa hari ini kita hujan banyak sikit, kemungkinan dah nak masuk lah tu bulan-bulan hujung tahun ni hujan yang agak banyak. Jadi alhamdulillah pada pagi ni, kesempatan pagi ni, pada minggu yang lalu saya tak dapat hadir kerana perkara mustahak, pihak universiti mengarahkan pelajar-pelajar sebahagiannya balik daripada universiti. Jadi hamba pun lepas subuh pagi tu pergi ke Kuantan, Pekan, Pahang. Baru pergi 10 hari. Bagi ngabah, baru 10 hari, arwah suruh balik dah. Dia ambil lah pula. Tu tak apa, 10 hari dah. Kalau baru sampai sehari pun balik pula ada. Baru lagi atas anak-anak ke universiti. Pihak U arwah balik. Disebabkan COVID-19 di negara kita, di negeri kita meningkat mendadak tinggi balik. Mudah-mudahan insya-Allah kita doakan negara kita, negeri kita tamatlah daripada COVID-19 ni insya-Allah. Kita pakat doa memohon kepada Allah Taala. Baik. Daripada pelajaran kita gemari kitab kita ni, daripada awal lagi mukadimah dia menjadi satu hak usia Jawi tak jumpa-jumpa lagi ni. Tak tahulah, kita baca lah dah. Kita dah masuk golongan mustami'. Mustami' ni mendengar, tak apa dah, ada nombor tu mustami'. Kun alima au muta'allima au mustami'an. Nabi kata, jadilah kamu orang alim. Kita ni jauh nak jadi pada orang alim lah. Mungkin kalangan tuan-tuan ni ada lah. Tapi nak jadi orang alim payahlah. Nabi kata, jadilah kamu orang yang berilmu, orang alim. Yang kedua, orang yang belajar, muta'alim. Golongan muta'alim ni, muta'alimah ni dia belajar, dia mengaji, menadah, dia talaki kitab, menadah macam duk pondok-pondok lah. Kita di masjid ni pesing dia payahlah sikit. Kalau pondok tu dia mengaji kitab suti dengan tok guru lah. Siapa tamat suti kitab, baca kitab lain lah. Nombor 2 boleh dah tu. Yang ketiga mustami'. Mustami'. Jadi kita ni golongan yang ketiga, dapat hadiah lagi lah.
Boleh hadiah. Tak. Dulu nombor 4 boleh hadiah lagi main sukan. Kalau main sukan keluarga nombor 10 pun boleh. Kalau sukan keluarga family day. Family day semua boleh. Tak ada hak yang tak boleh hadiah. Siapa kau mau ayah pun boleh hadiah. Moga family day dah. Kalau hak ada penganjur, dia hak jugalah. Nak pergi belakang berat dia. Jeng juga dia pun nak menyediakan hadiah. Lalu Nabi kata jangan kamu jadi golongan yang selain daripada tu. Wala takur rabi'a. Jangan kamu jadi pada golongan yang keempat. Dok belako. Dok belako tu. Jadi dok belako tu gak rugi. Fatah lak. Nabi kata kamu akan binasa. Ada satu riwayat dia menyebut wala takunil khamisah. Jangan kamu jadi yang kelima. Maknanya golongan yang kelima. Sebab kelima tu dia ada lagi satu riwayat tu dia kata jadilah kamu orang yang muhibbah. Kasih. Orang hujung sekali tu kasih kepada dia, kasih pada orang alim. Dia kasih kepada orang belajar, dia kasih pada orang mendengar, dia kasih orang duk pergi mari masjid. Dia tengok orang duk ulang alik masjid, mendengarnya, orang duk ngaji, dia kasih ke orang pondok duk ngaji kitab. Dia kasih hormat sanjung untuk guru pondok, kasih orang alim, dia kasih lah. Dia tak benda satu. Cinta dia. Aku cinta situ dah, setakat cinta sampai bila-bila. Cinta dia dah tak luntur cinta dia. Maka Nabi kata boleh gia juga lagi. Tu pada satu riwayat lah. Dan jangan jadi golongan yang kelima. Akan jadi binasa. Dok berlaku. Bahkan ada orang beci ketua guru ni. Orang beci ke orang mengaji, orang belajar. Jangan beci lah orang. Ada kau kita seorang yang malah nak pergi sejid pun malah. Nak beci orang pergi sejid pula. Masya Allah. Tengok orang pergi sejid sakit hati. Dia berrebor tengah jalan pula. Jalan batai kayu. Jalan depan rumah dia. Tak ada pasal-pasal. Patut kena luah lagi lorong. Tahu dah ni laluan ke rumah kita. Dia ni masjid sama Allah. Dia ni hari pun turun pergi sejid. Molek. Kalau lecah kita tambah lagi dah. Kalau nampak lubang-lubang, nampak lopok-lopok, kita tambah macam jalan. Jangan nyusuh orang. Besar pahala ni tuan-tuan. Ambo kat depan rumah tu jalan tas sepik je. Tak boleh lisih kereta molek. Kadang-kadang pecah lori lalu apa gini. Tak boleh nak tunggu projek ni butuhkan lambat tuan-tuan. Betul lah gau-gau semi kita buat gapo-gapo kak. Kita pergi cua sikit dah. Dah lah. Sebulan dua. Pergi cua sikit boleh sebeledi, dua beledi situ. Kambuh lubang. Barulah orang lalu tu sedap. Dia nak congek mutu pun sedap sikit. Budak-budak ni dia lalu tak ada berlubang. Tu curah gaung anak buah kata tolak pergi. Kok dekat-dekat lah. Kalau nak pergi jauh letih kat kita. Bukan kita kerja jalan raya lah. Nak tolak sampai 0 kilometer. Mana cabai rumah kita, sipan sekitar itu kambuh. Kalau sebelum orang buat jalan baru sampai bila puluh tahun tak bawa lagi di situ lagi. Jadi tu sebenarnya tu payah ni dia panggil antaranya kita ni melakukan satu kebajikan. Termasuk juga sebahagian yang kita buat ni jadi sedekah jariah. Sedekatun jariah. Ni berlaku satu masalah, satu perkara orang nak minta laluan, nak pacuk tiang elektrik pun tahu. Ni. Kadang-kadang ada beradik bukan orang lain. Tanah sako bagi lok, bagi dah pecah tanah. Jadi bila pecah tanah, rumah abang, rumah adik-beradik, rumah saudara kita duduk belakang, elok belakang. Kita duduk depan, jalan pun tak ada. Orang-orang dulu pun jalan ikut lorong-lorong tepi pagar gitu je. Rizak pun kadang-kadang tak luah mana. Berlakunya TMB ke nak buat masuk api belakang tu terpaksalah kena lalu kot tanah. Tanah sianu-sianu tu nak pacuk tiang sebatang pun tak wi. Tak wi tuan-tuan.
sebesar seluah tapak beledi tu je. Gali tanah situ. Tak boleh lah dia kata sakok pokok durian aku ni orang ni. Nak pokok soto aku ada gini mana boleh nak. Kada terpaksa juga. Kena kerak pun sikit sedahan pun ada. Dia tak sedar itu satu bentuk sedekah dia berpanjangan ni tuan-tuan dah. Sebeledi setapak tu je kita beri, seluah tu je. Nak. Pahala siapa sama kita dalam kubur. Siapa sama. Nak lalu api ke atas tu. Orang boleh kecak api, tak? Sekeluarga dia boleh menikmati elektrik. Air gitu juga. Nak gali je sementara. Tak mana, pas kambu balik lah. Yang lalu paip tahu juga nak gali paip. Ya. Lebih dahsyat lagi tuan-tuan, hak wakaf dah. Hak wakaf tanah ratus-ratus ribu dah nilai semasa tu ambil balik. Berlaku banyak. Di pondok ada ustaz tersebut di pondok Alik Kedah ni dia kata lagi kat pondok dia kata ustaz saya nak jual tanah ni. Bayangkanlah tuan-tuan, dah pondok tu terbina dah berpuluh-puluh tahun. Dah bertikak-tikak dah mempelajar dah 800,000 dah kadang-kadang dah. Tiba-tiba pewaris tu kata saya nak jual tanah ni. Tanah saya, hak saya. Dulu ustaz kata bukan wakaf Wakaf pun dulu pak saya wakaf dulu. Pak saya wakaf dulu, saya tak wakaf. Tuan-tuan tak? Berlaku tuan-tuan. Tamu-tamu kalau tak gazet pula. Kalau gazet dia boleh cabar lagi kadang-kadang. Gazet tu kadang-kadang dia boleh tu lagi, masya-Allah dah. Sebab apa? Sebab dia nampak pitih. Nampak material, nampak kebendaan, masya-Allah, nauzubillah dah. Inilah. Jadi berkait dengan ilmu kita ni, bila sebut kata kita ni orang belajar, termasuklah daripada kita nak memahami perkara akidah. Perkara yang amat-amat penting, ilmu yang terlalu afdal, ilmu usuluddin. Tak afdal ilmu ni. Belajar ilmu kenal Allah, belajar ilmu kita nak makrifat Allah, belajar aqaid tentang kerasulan, kenabian, malaikat dan sebagainya. Maka daripada mazhab-mazhab dalam aliran dalam aqaidil iman ataupun dalam ilmu aqaid banyak tuan-tuan. Antaranya yang kita selalu duk dengar, selalu duk dibincangkan Jabariyah, mazhab aliran. Aliran ni dia panggil pegangan lah. Pegangan satu-satu golongan. Dia rasa orang ni comel, dia pergi kau tu. Dia rasa orang ni comel, dia pusing kau tu pula. Supaya ni jugalah. Dia rasa kau ni comel, dia pergi kau tu. Dia rasa kau ni comel, dia lopak kau tu. Main lagu tu. Tu boleh tahan kira kau. Akidah tak boleh main lopak. Tuan-tuan. Baklen ni, lelen ni lah, minta maaf lah dah. Nak lopak pergi, nak lopak pun tak ada orang suka. Lopak pun setahun 4 kali pun lopak lah. 4 kali setahun pun. Tapi kena bijak jugalah. Kena bijak juga. Ni akidah tak boleh tuan-tuan. Sebab itulah jahil dalam ilmu aqaid kafir. Tersebut dah dulu dah. Jahil dalam ilmu akidah tak kenal Allah kafir. Tak sah akidah, tak jadi. Kalau jahil dalam ilmu fiqh maksiat. Jahil semayang, jahil tentang zakat, jahil tentang haji, maksiat. Maka ada lagi mazhab Qadariyah, ada lagi Mu'tazilah, ada lagi Murji'ah, ada lagi namanya Syiah, ada lagi lain-lain pegangan aliran dalam mazhab orang Islam ni. Dan yang terbesar, yang terbanyak majoriti itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu pegangan kita. Maknanya kita nak tengok bagaimana ni bentuk-bentuk ni. Ni hak yang famous ni. Qadariyah famous ni. Tersohor lah maknanya. Banyak juga pegangan dia. Jabariyah pun dibincang juga. Selain pada tu hak lagi ramai banyak-banyak tu kita tak dibincang. Dalam kitab-kitab karangan Tok Guru pun tak dibincang secara meluas. Ni hak besar ni. Sebab apa? Sebab hak ni Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah ni dia berkait dengan kehidupan kita, dengan kerja kita, dengan bentuk perbuatan hamba, perbuatan manusia, perbuatan kita
hamba kepada Allah, dia panggil bentuk ikhtiariyah. Kita ni hamba dia ada perbuatan ikhtiariyah, perbuatan yang kita ada pilihan. Mana tidak ada pilihan kita buat. Kita nak pergi situ kita ada pilihan, kita nak buat gapo kita ada keputusan di tangan kita. Kita tidak diberi satu benda yang tidak ada pilihan. Tak mutalih pilihlah mu kena buat kau ni tak ada. Kita ada ikhtiariyah. Maka kita tengok dulu sikit di antaranya mazhab qadariyah. Tak apa ni susunan masalah. Kitab lain dia sebut Jabariyah dulu, kitab lain dia sebut Ahlus Sunnah, tak ada masalah. Kita nak kenal siapa dia Qadariyah antaranya. Apakah yang dinamakan, dimaksudkan dengan Qadariyah ni tuan-tuan? Satu mazhab ni, satu aliran ni, satu mazhab yang dia muncul di Basrah. Berkisar timbulnya perkataan Qadariyah ini daripada perbincangan hebat mengenai perkara qada-qadar. Antaranya mengenai perkara qada dan qadar. Dalam perkara qada dan qadar Allah Taala telah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya bagi setiap kita ni dia ada ketentuan daripada Allah. Allah Taala tentu dah bagi setiap makhluk dia, hamba dia tu ada qada qadar. Ataupun qada ni dia panggil pelaksanaan. Pelaksanaan. Qada ni ketetapan. Tapi kita panggil qada dulu, sebut qada dulu, qada baru ke dia. Qada ni ketetapan. Itulah Allah Taala kata inna khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap perkara ni Allah Taala telah tetap qadar. Seperti mana hamba sebut dulu, seorang janin, seorang bayi dalam perut ni, bila mana dah dia ni diberi ruh, Allah Ta'ala hantar malaikat masuk ruh, maka ditiupkan ke dalam ruh dalam perut tu, antaranya rezeki dia. Itu panggil qadar. Maknanya setiap kita ni dah ada rezeki, itu qadar dia panggil. Qadar tu ada rezeki. Maka bila mana orang ni tak boleh nak menerima, dia ni qadar dia banyak ni, maka dia lawan qadar tu. Dia tak boleh nak menerima, mana boleh, hak aku bukan gini. Kita kena percaya, yakin Allah Ta'ala tentukan kita ni tak sama. Orang ni dia akan dapat 100, kita akan dapat 50. Orang ni dia lebih, orang ni kurang, kita kurang. Dia panggil tak serupa, tu dia panggil qadar. Ketetapan Allah tentu. Rezekimu banyak mana? Rezeki aku banyak mana? Daripada perut lagi Tuhan tetap dah. Ini dia. Maka perbincangan ni antaranya dalam Qadariyah ni, dia hebat, hangat dia bincang tentang perkara qada dan qadar. Lalulah bila orang ni, aliran ni, mazhab ni, siapa-siapa dia pun, siapa hari ni pun dah, kalau dia dalam perkara qada dan qadar dia sependapat dengan aliran-aliran ni, maka boleh digelarkan juga dia tu Qadariyah. Bukan orang dulu je kita nak panggil Qadariyah, nak panggil Jabariyah, Syiah. Orang lain ni pun kalau aliran dia pergi kat tu serupa je. Sama je. Siapa dia bangsa gapo, dia orang gapo, dia duduk bumi mana, dia pegang kat mana, zaman mana, era mana, dah. Dia berpahaman hak lagu tu, jadilah kamu Qadariyah. Tak kira lah kamu siapa dia pun. Muda zaman mana pun. Sebab tu aliran dia panggil. Aliran ni daripada dulu lagi lah. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman tabi'in, ulama salah, khalah dulu. Dia bergerak dah tu. Siapa kita hari ni. Lalu kita nak pegang hak mana hak tepat. Hak ni hak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kita nak pegang hak yang tepat Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah timbul ni perbincangan daripada aliran ni. Lalulah berlakunya perbalahan, perdebatan daripada kalangan para alim ulama. Ni. Maka dia timbul berikutan dengan perkara mengenai atas orang Islam. Qada-qada ni berlaku ni tuan-tuan atas kita, orang kafir tak percaya. Orang kafir ni lagu dia percaya mana benda gini tuan-tuan lah. Cara apa lah mu nak cari warna pun, mu nak balas, mu nak berdeki, nak gapo pun tu hamu lah.
Mu mana ada akidah. Bila kita namanya orang yang berakidah, nah, orang Islam yang ada akidah, maka qada-qadar dia kena ambil kira. Sebab qada-qadar ini rukun, apa rukun tak? Rukun iman. Rukun iman yang 6 tu. Mana boleh kita tolak dia? Lima yang nak pakai qada-qadar tak nak ke tepi tak boleh. Kafir. Nah, kafir dia menolak qada-qadar Allah Taala. Maka namalah mazhab ni dia ambil daripada perkataan mana? Perkataan Al-Qadr. Perkataan Al-Qadri. Nah, kerana mereka mengatakan mazhab ni, aliran ni, fahaman dia berpendapat, dia mengatakan segala usaha-usaha kita adalah 100% daripada kita. Ini salah dia. Qadariyah ni dia kata 100%. Allah Ta'ala tak tahu pun. Ketika mana kita buat kerja, Allah Ta'ala tak tahu. Maksud Allah Ta'ala tahu selepas kita ni buat kerja gugang. Allah Ta'ala baru tahu. Oh, mungkin baru rupa-rupanya. Nah, ni qadariyah. Berat qadariyah ni. Berat. Kita rudang gula habis 3 kawah tu. Nah, ketika mana kita buat kerja, Allah Ta'ala tak tahu. Dekat kita belaka. Dia tahu ketika mana benda tu siap. Beru hari ni rupa-rupanya. Mamak ni. Tiga ekor lembu je beru. Jahilnya Allah Ta'ala. Tak ada ilmunya Allah Ta'ala. Dia menafikan siapa? Dia kata Allah Ta'ala dah beri kuasa 100% ke dia. Pandai aku buat mana? Tak ada kaitan dengan Allah. Ni qadariyah. Fahaman dia, pegangan dia, dia kata perbuatan manusia tak ada kaitan langsung dengan Allah Ta'ala. Ni hak aku belakang. Ni orang debe ni. Qadariyah ni orang paling debe. Dalam aliran akidah. Tak ada orang paling debe dia lah. Tuhan tak ada kaitan. Tapi dia kata gua tak ada kaitan, tak ada hubungan dengan Allah. 100% dia kata adalah terjadi dengan kehendak dan kuasa dia sendiri. Kerana Allah Ta'ala telah beri peruntukan kuasa kepada dia. Ini hak yang disebut oleh ulama yang tidak mengkafirkan golongan ni. Kerana apa? Dia gantung sikit lagi. Kalau dia tak gantung tu kafir dia. Tuan-tuan. Tapi dahsyat ni pegangan ni. Sebab dia kata mana? Dia kata dengan kuasa yang Allah Ta'ala telah beri ke dia. Dia gantung lagi kuasa Tuhan beri dia. Kalau dia tak gantung hak tu, tak ikat sikit je lagi hak tu, habis. Bunuh. Dengan kuasa yang Allah Ta'ala. Maknanya dengan kuasa dia etikad Allah Ta'ala ini maha kuasa. Dengan sifat kudrat dia. Maka kuasa Allah Ta'ala tu dia turun ke dia. Bila Tuhan turun ke aku, ikut aku nak buat mana? Gitu maksudnya. Pada aku lah. Teka tu Tuhan putus tak ada lah. Ya bagi aku dah kuasa. Pada aku akan buat gana, nak buat betul gini ke. Tak ada kaitan dengan Allah. Basyak tuan-tuan. Ni dipanggil bentuk ikhtiariyah kita ni. Perbuatan usaha kita. Jadi dia orang kedebel. Kalau tu guru kata aliran ni kan dia panggil terik keting. Terik keting. Macam kita kita nak jemur kain ke tu anak kita buh tali ada orang tu dia terik keting, ada orang tu kenda. Kalau terik tu memang kita jemur kain comel dah. Comel tarik tali pun terik tapi mudah putus. Terik dah lalu ni. Kenda celerek pula. Kita nak pertengahan. Nak yang pertengahan. Siapa pertengahan? Ahlus sunnah yang pertengahan. Sebaik-baik aliran Ahlus sunnah wal jamaah. Lawan bagi dia lepas pada tu Jabariyah. Qadariyah Jabariyah. Jabariyah tu je kena dah lalu. Habis kena kita bincang pula minggu-minggu lain. Jadi inilah dia kata di antara pendapat dia ni bila kata kuasa penuh Allah Ta'ala beri ke dia, maka manusia ni dia bebas. Ni. Manusia ni bebas. Nak buat apa dia? Buatlah. Ni aliran dia, pegangan dia, etikad dia. Kita bebas ni dia kata buatlah. Kehendak kita lagu mana, kemahuan kita lagu mana, kita buat ikut acuan kita. Kita buat kerja ikut acuan kita. Dah jaya ke tak? Kita soal dia. Kalau mu etikad lagu tu membuat ni mu ada kuasa 100%. Kalau mu kata kamu ada kuasa 100%,
Adakah 100% kamu berjaya? Kamu nak berjaya dalam peperiksaan, dalam exam, tak, peperiksaan. Adakah kamu boleh 5A belaka? Tak. Boleh 3A. Dan mu kata boleh buat belaka. Sebab apa kamu dapat 3A? Kamu tanam padi 10 hektar. Kita nak ambil hasil dia 10 tan. Contohnya, kamu tak kerti padi pakai agak lah. 10 hektar tu 10 tan. Tak kira lah tak. Seka tu 1 tan. Jalan kau? Pakai agak ya, tak tahu tu. Nah, tiba-tiba tu boleh 5 ya, harus boleh 5 ya, 5 tan. Apa? Acu fikir, acu dia tu balik, kaji balik. Adakah tu yang kita katakan kita ada kemahuan 100%? Ternafi dah tuan-tuan. Tertolak dah. Tak betul. Kalau kita kata kita ada kemahuan 100%, kita akan dapat juga apa yang kita nak. Tapi kita gagal. Tapi dia masih mempertahankan akidah dia, aliran dia. Dia kata kita ada 100% bulat habis. Hak kita berlaku. Allah Ta'ala tak ada kaitan. Maka sebahagian ulama duduk bahas-bahas bincang, pendapat ulama, dia masih mengatakan iman dia ni sah. Tak kafir. Ada ulama kata kafir. Ada juga ulama menghukumkan kafir. Itu terpulang. Tuan-tuan. Terpulang. Jangan kita kata sudah. Jangan kita kata sudah. Sebab tu kita ni tak kata orang ya, jangan kata kat orang. Nak kata kat orang. Tutup pula dia dengan Allah, pegangan dia lagu mana. Pegangan dia ni tuan-tuan, masya-Allah dah. Mereka ni dia kata percaya. Dia beriman, dia percaya bahawa Allah Taala tidak boleh menentukan apa-apa takdir. Ni dalam cerita takdir tadi. Dalam perkara qada dan qadar, Allah Ta'ala tidak boleh nak menentukan orang ni dapat cupa, orang ni dapat 2 cupa. Tuhan tak ada. Tak boleh nak menentukan takdir atas sesuatu. Dia kata buka dia ni. Allah Ta'ala tak boleh nak menentukan. Tidak menentukan apa-apa takdir kepada manusia. Manusia yang menentukan sendiri. Jadi dia tak percaya Tuhan tetap gini. Hadis Nabi kata mu dapat gini, mu kerjalah pagi sampai petang pun mu akan dapat RM10 je, RM100 je. Kita takdir, kita tak tahu tuan-tuan. Tak. Perbicaraan perkara takdir ketentuan Allah Taala kita tahu ke tak? Umur berapa kita mati? Bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi. Wa syaqiyun aw sa'id. Hak perkara tu. Dicatat dalam rahim seorang ibu tu. Rezeki dia, umur dia, amalan dia, ajar dia, celaka bahagia dia, syurga neraka, semua dah dicatat. Tercatat tu pada hadis sahih, tercatat atas seorang manusia dalam perut kandungan ibu tu lagi. Kita tahu. Oleh kerana tu bila kita tak tahu, kita pergi kerja, sebab kita tak tahu. Kalau kita tahu rezeki kita hari ni pukul 8 sampai pukul 5 hanya RM100. Pedah apa kita kerja lagi? Tak ada pedah dah kita buka kedai, cokor tunggu. 100, boleh 100 dah. Kita buka pukul 8 sampai pukul 12, boleh 100 dah. Dan kita pun tahu rezeki kita setiap hari 100 dah. Tutuplah kedai. Tunggu apa lagi? Tak ada pedah tunggu masuk, bazir masuk. Kunci kedai balik rumah tidur. Tutup wah timur tu kemah molek ya, tutup wah dia tu kan balik. Start bank balik. Ni dak cokor tunggu dak. Tak ada orang pun cokor tunggu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Ada lagi ke orang mari ni? Ada lagi ke orang mari ni? Orang mari lagi itulah maknanya rezeki kita. Qadar kita tak tahu qadar. Batu orang boleh 100. Ada orang nego ada maring, jadi molek hari maring. No. Allah minta laku hari ni ustaz weh nego. Tak ada orang beli oh timu. No. Pada pagi tadi pas petang tak ada orang beli timu. Nak pakai timu mana dah hujan bergudu gadan. No. Siapa nak beli timu? Orang tak beli dah. Timu musim hujan. Tu maksud dia gitu. Jadi kita tak tahu, tapi dia kata aliran ni masih berpendapat, dia kata Allah Ta'ala tidak menentukan takdir lagi. Pun manusia boleh menentukan sendiri. Dah kali boleh menentukan sendiri, kita berniaga, maka kita nak 200, mesti biar boleh 200.
Apa tak boleh 200 juga. Nak 200 boleh 100 setengah. Nak 200 boleh 80. Nak 200 tak boleh seribu. Nak jadi 5 ekar tak jadi 5 ekar. Habis tergelam banjir. Tu kodak-kodak. Kita rancang, kita plan, kita susung, kita atur, kita buat perancangan kita. Perancangan Allah tu kita tak tahu. Dengan izin dia, izin Allah jadi. Tak Allah Taala tak izin tak jadi. Tu apa Ahlus Sunnah kan. Dan dia apa mazhab ni penganjur dia nama dia nama dia Mu'bad bin Khalid Al-Jahni. Pengasah dia adalah pengasah dia supaya parti juga. Ada pengasah, ada pelopor. Supaya benda-benda juga ada pengasah, ada mudir, ada pengetua, ada pengarah. Ni Royalan Adam Shiki. Apa nama-nama pengasah dia ni. Dikatakan bahawasanya awal-awal sekali orang yang memperkatakan tentang qadar ni, mari perkataan qadar ni daripada seorang yang beragama Kristian asal dia. Dia orang Kristian, dia masuk Islam. Ni tuan, masuk Islam, batu kemudian Kristian balik murtad. Orang gitu dah, orang Kristian Islam murtad. Lain ni pun gitu juga, ada asalnya Buddha masuk Islam, murtad. Maka orang ni orang murtad ni adalah hukum murtad. Dia kata daripada inilah dia ambil fahaman ni. Fahaman yang timbulnya antara Qadariyah ni sebab dia kira tu manusia sendiri boleh buat pilih. Mana Tuhan boleh tentukan atas diri manusia, atas diri hamba dia. Dalil pun dia ambil situ. Dia Kristian, dia masuk Islam. Pilihan dia tu. Mana Allah Ta'ala boleh menentukan takdir dia. Kalau Tuhan boleh tentu takdir masuk Islam, Islam sampai bila-bila, tak tubik dah dia daripada Islam tu. Tak Kristian balik dah. Apa Kristian balik? Dia buat pakai akal dia gitu je. Allah Ta'ala tak ada lah. Bebas beri pilihan kita, bebas beri ikhtiariah kita. Kamu Islam ke, kamu tidak Islam ke, kamu pilih agama yang betul, Allah Ta'ala dah beri. Wa hadainahun najdain. Mana Allah Ta'ala statik kita tak boleh gerak langsung. Kita ada pilihan. Allah Ta'ala beri akal. Nanti yang ada hukum akal, ada hukum syarak, betul ada hukum adat. Dibincang dalam bab usuluddin juga, ilmu aqaid. Ada hukum adat. Hukum adat ni, kebiasaan. Hukum adat ni juga disebut oleh ulama, sedikit tentang hukum adat. Disebut oleh para ulama, jadi hukum adat ni paling tidak paling kurang kita buat satu perkara secara berulang sebanyak 2 kali. Paling kurang. Kalau banyak kali lagi tu lebih lagi lah tepatnya kita namakan hukum adat. Contoh kata, kalau kita makan nasi wajib kenyang. Kita makan sekali kenyang. Kita makan 2 kali kenyang. Maka hukum adatnya betul dah, makan nasi ni kenyang. Tu hukum adat. Adat lah maknanya kebiasaan sebab diulangkan. Paling kurang 2 kali kita buat kerja tu. Dalam kita makan nasi berapa kali dah? Bukan 2 kali lah. Beratus kali makan nasi ni dah. Beratus kali tak tahu dah pun tak kat bilang makan nasi. Maka kenyang. Tapi kalau kita makan sekali tak kenyang satu makanan. 2 kali pun tak kenyang. Lebih lagi pun tak jadi dia tak kenyang. Maka tak boleh nak kata sebagai hukum adat. Mana hukum kebiasaan di atas benda yang dibuat secara berulang. Ulama kata paling tak 2 kali ya buat. Boleh kenal lalu. Tapi hukum akal ada dalam kitab Usuluddin. Hukum akal ni dia nak panggil nak gabung, nak combine, nak gabung dengan hukum syarak juga. Hukum syarak kena gabung juga. Hukum akal ni nak balik kepada dia panggil logik akal. 1 campur 1 2. Kalau orang kata 1 campur 1 3 memang gila akal dia. Gitu. Tu hukum akal kan. Sebalah dengan dia. Kita balas apa pak gelas air dalam kedai kopi pun tak benar kita. Mana boleh ustaz. Demo ni ngaji mana matematik 1 campur 1 3 ustaz. Gitu.
Betul balik demo lah kamarnya. Kita lek dia nak air lagi. Ada air so pula. Kona lagi kecek-kecek pula. Tubik tu pula. Memang akal dia tak betul. Maka akal yang tak betul, adalah perbincangan dia dalam perkara kerja kita, semayang kita, apa kita, akidah. Adalah benda yang dibincangkan. Akal dia tak waras lah tu. Maka bila akal tak waras, buat kira lagu mana? Maka bila satu capur satu, semua kita terima. Sah. Dua. Satu tu separuh daripada dua. Sah. Itu hukum akal. Tapi hari ni orang guna akal tu 100%. Nauzubillah. Banyak dia guna akal dalam perkara amalan kita, dalam hukum. Sikit-sikit nak guna akal, sikit-sikit nak guna logik. Sikit-sikit dia nak guna logik akal dia, siapa dia bahas. Mufti dia bahas, Tok Qadi dia bahas, Jabatan Agama dia bahas. Dia tak kaji lagi, dia tak faham, dia tak erti tentang hukum syarak. Syariat Allah Ta'ala dia tak erti, tak faham. Bak semayang, bak tu, bak gini, guna logik akal dia, memang tak. Tak akal betul. Maka hukum akal, hukum syarak, dia bergabung. Diguna juga hukum akal. Melekatkan hukum syarak. Itu dalam kitab Usuluddin, kitab Risalah Tauhid ada disebut. Hukum adat tu hukum biasalah kita. Gimari. Kehidupan kita hari-hari. Akal pun kehidupan kita juga hari-hari. Syarak tu panduan. Tak boleh nak ke tepi langsung. Syarak ni satu hukum yang dah muktamad. Tidak ada pindaan sikit abu. Mana boleh dengan akal kita nak pindah. Tak ada. Akal kita kata ni tak ni, zaman ni mana kita kena pindah dah ni. Kesesuaian dia tak boleh. Syarat mana boleh pindah. Tak boleh nak pindah. Akal kita comel secara mana, ngaji tinggi lagu mana pun dah kena tunduk kepada syarat. Tunduk pasif pada syarat. Jangan kita akal nak duduk atas syarat. Syarat duduk atas formal. Dia payung kita, dia yang menundukkan kita. Syarat ni dia menundukkan kita manusia hamba. Semakin dia faham, semakin tunduk. Semakin dia faham, makin dia tunduk. Makin dia faham, makin dia ni menjadi hamba yang patuh kepada Allah. Tunduk tu. Ni dok kau agah. Jadi agah kamu ni ngaji usul ni. Jadi metor, jadi agah. Mana hukum syaraknya kamu ngaji? Tunduklah kita jadi orang baik, orang tawaduk, orang bertawakal, orang sabar. Allah Akbar. Nak jadi tu payah. Ni dia dengan syarak tu belajar mengaji. Dia memimpin. Syarak dia pimpin kita tuan-tuan. Jalan dia. Jalan. Kalau fiqh tu jalan ibadat. Kalau usuluddin tu jalan kita nak kenal Allah Taala. Jalan dia. Tasawuf tu pula bidang dia. Nak kita berjalan dekat enjin dalam nak comel. Supaya kereta kita. Mana tuan-tuan? Tuan-tuan ada kereta, ada motosikal. Kalau kita naik motor kereta cuma sedap tu. Bolong selup atas kepala. Kalau orang jenis kerja kontraktor 4 kali 4 ada main lah bukit tak apa. PPC dia gitu dah. Kau cuma kau je kena. Dia tak basuh pun kereta dia tu. Pak kereta dia guling hari-hari. Dia main guling dalam parit hari-hari. Tapi kalau kereta potong sagar kita, tuan-tuan beli kereta Alfa. Acu naik kota bolong, macam-macam ada dah. Sedap dah atas jalan raya. Tak sedap tuan-tuan. Duduk dalam pula kota pula dah. Kita bawa comel. Enjin dalam tu pula comel. Baru betul. Ni body kita ni body ni. Body luar ni. Tapi ada juga orang ni body comel ni kok. Letak tayar nak jual. Bubuh tong nak jual berapa? Harga 5,000. Orang giteh start. Berapa enjin? Enjin berapa? Kakak lalan tu tuan-tuan berapa? Dia pasang tengok. Macam-macam bunyi lah. Kokak. Aku tak jadi. Biar comel secara mana body. Comel boh. Tengok body ni. Ambo jaga gosok body ni bukan hari-hari gosok. Bukuh ni kereta ni. Boleh dah 5,000 dia kata. Biar ambo tak saya tak jadi. Orang kita bunyi dalam kakak ni. Macam-macam.
Kita gitu juga tuan-tuan. Body kita ni buat comel pakai gini, comel bedoknya gini. Oh, orang tina habis ring lagi kalau orang tina. No. Tapi dalam tu masya-Allah penuh dengan perangai hak tak comel. Penuh dengan sifat yang kotor, sifat mazmumah. Nah, hasad deki dengan takabur dengan apa. Ni dia panggil tasawuf. Ya, jalan nak menyucikan diri pula hak dalam. Jadi kita nak comel luar, comel dalam. Senyap anjing. Baru sedap. Baru comel naik kereta sedap. Kita tengok pun comel. Kelakuan dia comel luar, comel dalam tu pula dia mencerminkan hak luar, tuan-tuan. Hak dalam tu dia jolok tubik. Tuan-tuan. Betul. Hak dalam kita ni kalau kita usaha dia jolok tubik. Dia jolok kalau kita ikhlas, dia jolok keikhlasan tu. Nampak kita kerja ikhlas, nampak kita buat bakti ikhlas, nampak kita ni buat dalam masyarakat ni amanah, nampak tuan-tuan. Dia jolok. Maksud faham ambo ayat ni faham tak jolok ni dah. Dia panggil jolok tubik, bukan tubik stokor gitu dah. Bahaya kita kampung ni jolok ni dah. Kita tengok abang muda, dia jolok dah. Keikhlasan tuan-tuan, mari tugas, mari berbakti, mari kerana agama, mari kita. Tak ada kerana siapa-siapa. Tuan-tuan mari masjid ni, keikhlasan tu 100%. Tak ada kerana apa-apa. Dia jolok. Ni sifat dalam hak comel ni jolok kita. Lalulah kita buat kerja ni. Allah comelnya kerja dia. Bagusnya peribadi dia. Dan akhlak dia. Tu mencerminkan. Tu penting tasawuf. Kalau orang ada pekoh saja, akidah pun comel, tak ada hak dalam tu. Jahanam juga. Jahanam dia. Wak deki, kau tu sifat deki dalam tu ke Allah. Hak tu pun yang nampak dah. Kelih luar pun nampak dah. Dia keliling ke orang juga. Seponok makan. Seponok telan saing dia. Dia keliling ekor matanya telan saing dia ni. Geran sakit hati. Dah. Tadi nak kelih. Keliling jauh-jauh ni. Kakak ni dah hati dah. Kita perasan dia keliling kita ni kawan ni pasti nak tekan kat aku ni, marah kat aku ni. Kita pula dah lawan balik. Lawan balik. Ni baru nak tekan kat aku ni boleh nyakit aku. Kubang hari ni kubang. Dah. Acu kita ni comel belaka dalam. Dah. Kita tengok sahabat kita bertemu beri salam. Dah. Assalamualaikum dengan senyum. Pandangan mata kita ikhlas pada sahabat kita, tengok kawan kita, sahabat seagama kita. Tak ada kita rasa cemburu ke apa ke dia. Prejudis dia panggil. Dia panggil prasangka buruk. Tak ada. Kita tengok orang tu tak ada sangka buruk, tak ada sikit abu. Kalau kita tengok saing kita ada sangka yang buruk, tu berat, tu kena berubah. Tengok dia, aku tak boleh percaya. Dah lah ni. Timbul lalu tengok dia aku pada mula aku tak boleh sayang dia, aku tak percaya dia. Memang kaki putar. Siap lagi dia cerita orang pula. Memang putar mati. Bahaya tu. Bukan setakat dalam hati dia seorang. Pergi kat orang lain pula. Memang dia ayam tu. Kaki putar. Kaki lipat. Sekadar tu tuan-tuan, insya-Allah kita sambung mulalah. Lewat sikit hari ni dah 7, 10 dah. Ceruh benar lah ni dah. Ya, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.